Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hayakallah wa barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jemaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala nikmat-nikmatnya yang Ia telah kurniakan kepada kita, yang tidak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengambil kesempatan ini para jemaah barakallahu fikum untuk kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Ia telah kurniakan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat agama, nikmat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah barakallahu fikum, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mulia, yang memiliki arasy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita di dunia ini dan juga di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha agung, yang memiliki arasy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita keberkahannya, keberkahan kehidupan di dunia ini, keberkahan ilmu, keberkahan masa, keberkahan harta benda, dan keberkahan persahabatan serta kaum keluarga. Dan di mana saja kita berada, kita memohon kepada Allah agar Allah SWT sentiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha agung, yang memiliki arasy yang agung, agar Allah SWT menggolongkan kita di dalam golongan mereka yang bersyukur ketika diberi nikmat olehnya, di dalam golongan mereka yang bersabar ketika diuji olehnya, dan juga di dalam golongan mereka yang beristighfar, bertaubat kembali kepadanya apabila kita melakukan kesalahan ataupun dosa. Muslimin muslimat, tiga perkara ini merupakan kunci-kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Agar Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk kita memperolehi perkara-perkara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, maka bagi mereka yang hadir pertama kali pada hari ini, marhaban bikum. Dan juga bagi mereka yang telah hadir pada minggu yang lalu,
Maka saya juga ucapkan marhaban bikum jami'an. Maka hanya dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, maka kita telah dapat hadir di dalam majlis ini. Bukanlah kerana kepandaian kita, kebijaksanaan kita, usaha yang kita lakukan, maka hendaklah kita nafikan semuanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka ini hanyalah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah riwayat, mafhum dari riwayat yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di permukaan bumi ini ada malaikat-malaikat yang akan mengelilingi dunia ini. Dan bilangan mereka ni banyak, ramai sekali. Jadi ada malaikat-malaikat yang mana mereka akan mengelilingi dunia ini. Dan mereka akan mencari majlis-majlis zikrullah. Mereka akan mencari majlis-majlis yang mana di dalamnya terdapat zikrullah, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang menyebut nama Allah. Majlis-majlis yang menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka mendapati majlis tersebut, maka mereka akan memberitahu kepada rakan-rakannya yang lain. Mereka akan memberitahu kepada rakan-rakan yang lain supaya memberitahu bahawa di sini terdapat mereka-mereka yang berkumpul semata-mata membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mereka akan berbondong-bondong turun ke majlis-majlis tersebut. Dan mereka akan bertindih-tindih sehingga ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir majlis yang sedemikian, para jemaah barakallahu fikum, maka Allah SWT menjanjikan keampunan. Keampunan bagi mereka yang menghadiri majlis-majlis zikrullah. Keampunan bagi mereka yang menghadiri majlis-majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang menselawati atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nama-nama peserta yang hadir di dalam majlis itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama kedua ibu bapa peserta-peserta yang duduk di dalam majlis zikrullah itu juga akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya mereka yang menyertai majlis ini saja yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka yang melalui majlis ini, mereka yang datang, yang duduk seketika, ataupun mereka yang melalui majlis ini, yang melihat majlis ini, maka dosa mereka juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tingkatkan kesyukuran kita, alhamdulillah, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan pertolongannya, Allah telah pilih kita untuk kita hadir di dalam majlis ini pada malam ini. Hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah, marilah kita bersama-sama memperbaiki niat kita, memperbetulkan niat kita, memperbaharui niat kita, bahawa kita hadir di dalam majlis ini semata-mata untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk kita menyukakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di dalam majlis ini para jemaah, maka setiap kali apabila kita duduk di dalam majlis ilmu, maka hendaklah kita duduk di dalam keadaan suci daripada hadas. Ini yang terbaik. Suci daripada hadas. Jadi maksud saya ni hadas kecil. Pasal apa? Hadas besar ni memang mestilah kita kena sucikan diri kita, kerana kita perlu kerjakan solat maghrib, solat isyak dan sebagainya. Tetapi kita usahakan hatta sucikan diri kita juga daripada hadas kecil. Kerana ini majlis para malaikat. Ini majlis yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Inilah merupakan majlis di antara kebun-kebun syurga di dalam dunia ni. Dan lagi saya ingatkan diri saya dan para jemaah barakallahu fikum. Dan bila kita duduk di dalam majlis ilmu, bila kita duduk di dalam majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita duduk dengan memuliakan dan mengagungkan majlis ini. Di antara perhimpunan-perhimpunan yang lain, maka hendaklah kita ini usaha untuk selesaikan segala urusan-urusan yang kita ada. Kita usahakan untuk selesaikan demi untuk memuliakan dan mengagungkan majlis ini. Memuliakan dan mengagungkan majlis ini. Ini majlis zikrullah. Majlis zikrullah. Dan apabila malaikat-malaikat datang mengerumuni majlis-majlis zikrullah ini, maka syaitan-syaitan akan lari bertempiaran. Syaitan-syaitan akan takut. Jin-jin yang menjadi musuh-musuh orang Islam ni, mereka akan lari, mereka akan keluar dari rumah kita apabila kita hidupkan majlis-majlis zikrullah di dalam rumah kita.
Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap ketika ataupun setiap kali apabila kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu, maka hendaklah kita duduk dengan membenarkan dan meyakinkan apa yang kita dengar dari kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dengar qala Allah wa qala Rasulullah, maka hendaklah kita membenarkan dan meyakinkan di dalam hati kita. Dan hendaklah kita memberi kesan di dalam hati kita mengenai janji-janji Allah, mengenai janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu memberi kesan ini di dalam hati sanubari kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah SWT membersihkan hati kita. Allah SWT mensucikan hati kita dari segala najis, dari segala kotoran. Kerana hati kita ni, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ni merupakan wadah ilmu. Hati kita merupakan wadah ataupun bekas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan untuk membersihkan hati kita dari najis. Membersihkan hati kita dari segala kotoran. Jadi kotoran apa yang perlu kita usahakan untuk membersihkannya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama adalah najis syubhat, dan yang kedua adalah najis syahwat. Najis syubhat dan najis syahwat. Jadi najis syubhat itu adalah segala jenis kesyirikan. Sama ada syirik yang besar, ataupun syirik yang kecil, ataupun syirik yang tersembunyi, syirik yang khafi. Dan kita usaha untuk membersihkan hati kita daripada najis syubhat, bukan hanya berbentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga berbentuk segala perkara-perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bentuk bid'ah. Kerana setiap bid'ah, setiap perkara yang baru di dalam agama ini akan membawa kita kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah agar Allah SWT selamatkan kita, selamatkan kedua ibu bapa kita, selamatkan adik-beradik kita, isteri, suami, anak-anak kita, kaum keluarga kita, semua umat Islam dan seluruh umat Nabi SAW dari azab Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah SWT turunkan hujan hidayah, khususnya di bumi Singapura ini dan amnya seluruh alam. Kita bermohon kepada Allah, Rabb yang Maha Agung, yang memiliki arasy yang agung, untuk menjadikan perhimpunan ini asbab tersebarnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, khusus buat diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta bukan saja hidayah akan tersebar kepada manusia, hatta jin juga. Kerana Allah telah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud kehidupan kita, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi beribadah di sini ay yuwahidun, yakni untuk mengesahkanku. Kerana ibadah yang seagung-agung ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bermohon kepada Allah, para jemaah, barakallahu fikum, agar Allah SWT memberikan taufik kepada kita, agar kita duduk di dalam majlis ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, dan kita bermohon kepada Allah, ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Kau kurniakan kepada kami cahaya Al-Quran dan cahaya As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita duduk di dalam majlis ini dengan niat agar kita menyampaikan apa yang kita pelajari yang berdasarkan pada kitab dan sunnah. Kita menyampaikannya. Berarti bukan saja mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, juga niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Dengan menyampaikan apa yang kita pelajari. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah SWT menjadikan kita, yakni mereka-mereka yang akan menghidupkan agama Allah SWT
di atas permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, maka malam ini merupakan sesi yang kedua. Sesi yang kedua, yakni pada pengajian, iaitu sebuah kitab Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs. Dan ini merupakan pengajian, kita katakan, iaitu peringkat, kita katakan permulaan, ataupun kita katakan peringkat basic. Basic asas fardu ain yang membahaskan bab akhlak. Dan kitab yang dipilih para jemaah barakallahu fikum adalah kitab Tazkiyatun Nafs, konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus soleh. Dan malam ini merupakan pengajian yang kedua. Dan pada pengajian yang pertama, sesi yang pertama, para jemaah rahimakumullah, maka kita telah ambil beberapa fawaid, beberapa faedah. Khususnya kita telah mengambil faedah mengenai iaitu Tazkiyatun Nafs. Kerana sebelum kita memasuk perbincangan pada pembahasan kitab ini, maka sangatlah penting untuk kita memahami apa itu Tazkiyatun Nafs. Apa erti Tazkiyatun Nafs? Penyucian jiwa. Jadi pada minggu yang lepas kita telah masuk, walaupun tidak begitu banyak, kita telah masuk permulaan membincangkan mengenai At-Tazkiyah. At-Tazkiyah. Jadi saya minta para jemaah barakallahu fikum, maka di antara para jemaah, saya minta untuk berkongsi, iaitu poin-poin ataupun perkara-perkara ataupun faedah-faedah yang telah kita pelajari pada Sabtu yang lalu, minggu yang lalu. Jadi saya jemput para jemaah, siapa di antara antum insya-Allah yang ingin berkongsi, silakan. Khususnya untuk kaum lelaki boleh unmute, dan untuk kaum wanita, kalau sekiranya nak type di chat silakan. Barakallahu fikum. Maka saya beri beberapa saat ataupun 1 minit lah untuk buat persiapan untuk kongsi bersama. Kerana apa para jemaah, dengan muzakarah, dengan kita buat muzakarah macam ini akan lagi menambahkan ilmu kepada kita dan akan lagi menambahkan keberkahan kepada ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Silakan para jemaah. Barakallahu fikum. Tafadhalu insya-Allah. Jangan malu-malu insya-Allah. Baik. Ada siapa-siapa yang nak kongsi? Maka Allah SWT jadikan pengkongsian kita ni asbab ilmu, asbab terbukanya pintu hati saudara-saudari kita insya-Allah. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Masya Allah. Barakallahu fiqh. 4 perkara yang wajib dipelajari. Okay, sekarang saya akan baca apa yang ada pada chat, untuk kita sama-sama ambil faedah insya-Allah daripada para jemaah. Barakallahu fikum. 4 perkara yang wajib dipelajari. Pada minggu yang lepas kita telah melalui 4 perkara yang wajib dipelajari. Iaitu apa dia? Pertama, ilmu. Kedua, mengamalkan ilmu. Ketiga, menyebarkan ilmu. Dan yang keempat, bersabar atas mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan ilmu di sini merupakan ilmu yang mana yang akan dapat menyelamatkan kita daripada soalan munkar dan nakir di dalam kubur, iaitu ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Iaitu mempelajari ilmu berarti mempelajari ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan juga at-tazkiyah, erti at-tazkiyah iaitu tumbuh, suci dan berkah. Naam. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain-lain yang nak tambah? Silakan. Ada lagi lain-lain yang nak tambah?
Jangan rasa kita mungkin akan delay akan delaykan pengajian ini dengan kita tambah je, insya-Allah. Kita kongsi je. Jadikan majlis ini seminggu sekali ni yang kita kumpul ni, jadikan ini adalah platform untuk kita berdakwah. Platform untuk kita menyampaikan satu sama lain. Jadikan platform. Kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita umat ini adalah bukan saja umat untuk beribadah kepada Allah, tetapi umat ini juga umat beribadah dan juga mengajak yang lain untuk beribadah. Ini speciality umat ini, keistimewaan umat ini, khaira ummah, sebaik-baik umat. Kerana umat ini bukan hanya kewajipan dia untuk beribadah, tetapi umat ini juga kewajipan dia untuk mengajak yang lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini dia punya keistimewaan umat ini. Dan seperti mana yang telah saya katakan tadi, Nabi SAW bersabda, Balliru anni walau ayah. Balliru anni walau ayah. Yang sampaikanlah kalian dariku walaupun sepotong ayah. Walaupun sepotong ayah. Ilmu yang mendapat menolong kita menjawab soalan muka nakir. Alhamdulillah. Masya Allah. Bila kita type ni, semua ada pahalanya. Jari-jari kita semua yang kita type ni, yang kita chat ni, semua akan diberi pahala oleh Allah SWT. Malaikat akan catat. Jadi Nabi telah bersabda, Baliru anni walau ayah, sampaikanlah kalian dariku walaupun sepotong ayah. Jadi para ulama mengatakan bila sabdaan Nabi SAW ni walaupun ringkas, kerana sabdaan Nabi ni ringkas tetapi padat. Nabi jawami'ul kalim. Yang ni Nabi punya percakapan Nabi cakap sikit je sabdaan Nabi, tapi maknanya dalam. Bila Nabi SAW bersabda, Balliru, sampaikanlah kalian dariku, di sini merupakan iaitu perintah dari Nabi SAW. Di sini adalah taklif. Taklif berarti perintah, bebanan. Tetapi bebanan di sini bukan berarti beban menyusahkan kita, tidak. Sebenarnya ada lagi dia punya kesambungan hadis ini. Jadi bila Nabi kata Balliru, ini merupakan fi'il amar. Yani sampaikanlah kalian. Sampaikanlah oleh kalian. Nabi perintahkan umatnya untuk sampaikan. Balliru, yani taklif. Ini satu tanggungjawab. Anni, sampaikanlah kalian dariku. Anni, di sini para ulama beritahu ini merupakan anni, dariku, yakni dari Nabi SAW. Ini merupakan tashrif. Tashrif, yakni merupakan satu kemuliaan yang Nabi SAW telah berikan kepada umatnya, khususnya orang yang beriman kepada Allah SWT. Tashrif, satu kemuliaan. Anni, berarti menyampaikan sesuatu daripada Nabi SAW. Bayangkan kalau hari ini kita nak kena sampaikan sesuatu dari orang yang peringkat atasan, kan? Betapa bangganya seseorang itu kalau dia bawa mesej daripada orang yang peringkat atas daripada dia, seperti katakan presiden ke, prime minister ke, minister ke, raja ke. Dia datang untuk bawa satu mesej. Macam mana agak-agak dia rasa macam mulia. Dan aku datang dekat korang ni nak sampaikan korang ni daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri cakap macam ni. Dia dah tak takut apa dah. Dia pasal dia nak bawa satu mesej daripada orang yang tinggi, katakan. Jadi satu kemuliaan dia rasakan. Jadi bayangkan apabila Nabi SAW bersabda, Balliru, sampaikanlah kalian, satu taklif, satu tanggungjawab. Anni, yakni li tashrif, satu kemuliaan untuk umat ini. Satu kemuliaan, tashrif, walau ayah. Tashil, yakni kemudahan. Nabi tidak memberatkan kita, walaupun Nabi perintahkan kita untuk menyampaikan sesuatu daripadaku yang merupakan kemuliaan, dan apabila daripada Nabi ini, pastikan ia benar-benar daripada sumber daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah. Kita kena pastikan yang benar, kalau tidak kita akan menempa kerusi di neraka Allah. Kalau kita sampaikan sesuatu yang bukan daripada Nabi SAW, sama ada bersumberkan Al-Quran atau bersumberkan hadis Nabi SAW, maka kita akan menempa kerusi di neraka Allah apabila kita berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi di sini bila Nabi kata Baliru anni, sampaikanlah kalian daripadaku, yang merupakan satu kemuliaan dan juga yang berdasarkan ilmu. Yang berdasarkan ilmu. Walau ayah tashil, yakni kemudahan. Orang yang beriman kepada Allah,
Sekurang-kurangnya pun kalau katakan dia tak hafal Al-Quran pun, pasti dia akan hafal suratul Fatihah. 7 ayat. Suratul Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir, 7 ayat. Jadi Nabi kata walaupun satu ayat. Jadi satu kemudahan. Setidak-tidaknya pun apa kita boleh buat para jemaah barakallahu fikum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita boleh jumpa orang Islam, kita sampaikan Assalamualaikum. Ini juga merupakan satu ayat juga. Kerana ini juga merupakan perintah Nabi SAW agar kita sampaikan salam. Afshu salam likai ta'lu. Sampaikanlah salam supaya kamu akan dimuliakan, ditinggikan derajat kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi perintahkan kita untuk sampaikan salam. Jadi pastikan para jemaah barakallahu fikum, setiap kali bila kita keluar dari rumah kita, kita beri salam kepada ahli keluarga rumah kita. Bila kita balik rumah, kita beri salam kepada ahli keluarga rumah kita. Bila kita turun, kita keluar daripada rumah kita, setiap orang yang beriman yang kita jumpa, setiap orang Islam yang kita jumpa, berikan salam. Assalamualaikum. Sebarkan salam. Spread the peace among us. Spread peace among us. Sebarkan salam. Hari ni kalau kita nak senyum, mungkin tak nampak senyuman kita kan. Tapi daripada mata kita, orang boleh tahu yang kita sedang senyum. Tapi bila sebarkan salam tu, janganlah kaum lelaki sebarkan salam dengan kaum perempuan pula. Dia cari semua kaum perempuan, dia sampaikan salam. Jangan macam tu lah. Maknanya lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Sebarkan salam. Naam, dalam hidup seorang Muslim, bersyukur, bersabar, bertaubat dan istighfar. Bersyukur, bersabar dan istighfar. Naam, alhamdulillah, barakallahu fikum. Naam. Dalil di dalam suratul Asr, di mana Allah SWT berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi di dalam suratul Asr ini merupakan dalil perintah Allah supaya kita, kalau tidak kita nak selamatkan diri kita daripada kerugian ini, maka kita perlu untuk jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Dan tidak untuk beriman kepada Allah, kita perlukan ilmu. Tanpa ilmu, kita tidak tahu apa yang perlu kita imani. Jadi kita berdasarkan ilmu. Kita perlu kepada ilmu. Dan juga kita perlu mengamalkan ilmu kita. Dan kita perlu menyebarkan ilmu kita. Dan kita perlu bersabar. Jadi ini adalah perintah Allah SWT, di mana di dalam suratul As terkandung 4 perkara yang wajib atas setiap orang muslimin dan muslimat. Jadi para jemaah barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala kebaikan antum semua kerana telah participate di dalam kata orang tu muzakarah ini. Dan juga bagi mereka yang tak type pun, tapi saya yakin pasti antum juga, kata orang tu pun cuba juga. Mungkin antum tidak ada kemudahan untuk nak type dan sebagainya, tetapi di kalangan kaum keluarga tu, bila kita duduk, katakan bila kita tak kongsi pun, kita tak type, kita tak bersuara pun, tak keluar suara kita, tetapi dengan kaum keluarga kita yang duduk tu, kita muzakarah. Kita muzakarah, kita ulang lagi dan lagi. Kerana apa? Pelajaran kita ni mungkin akan mengambil masa beberapa bulan. Kalau kita tak muzakarah, kita akan lupa. Jadi kita muzakarah. Kita repeat. Kita ulang lagi dan lagi, lagi dan lagi. Okay? Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Naam. Okay, sekarang kita akan terus masuk. Saya akan kongsikan slide. Dan saya akan ulang beberapa slide yang kita telah ambil pada pengajian yang lalu. Okay, supaya mereka yang baru join pada malam ini tidak ketinggalan. Kerana kita pun baru lalu beberapa slide saja, tak banyak. Okay, barakallahu fikum. Naam. Okay, mari kita lihat. Yang pertama perbincangan kita adalah definisi at-tazkiyah. Definisi at-tazkiyah. Okay, jadi tazkiyah dalam bahasa Arab berasal dari kata zaka yazku zakaan. Zaka yazku zakaan, iaitu bererti suci. Bererti suci. Jadi at-tazkiyah bererti tumbuh suci dan berkah. Kerana kitab yang kita pelajari ini adalah Tazkiyatun Nafs. Kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Tazkiyatun Nafs. Faham? Dan kitab Tazkiyatun Nafs ni, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan kitab yang pertama di dalam bab penyucian jiwa. Kerana akan ada lagi kitab-kitab yang akan datang. Kerana ini merupakan kitab yang pertama di dalam bab akhlak, di dalam bab Tazkiyatun Nafs. Kerana itulah kita perlu mengambil beberapa masa, beberapa waktu di dalam pengajian-pengajian yang akan datang ni untuk memahami apa erti tazkiyah, apa erti nafs. Jadi insya-Allah bila kita masuk pada kitab-kitab yang lain, sekurang-kurangnya kita dah ada asas. Ataupun pada
bagi para jemaah yang dah tahu dah benda ni semua, maknanya revise. Kita buat revision. Jadi definisi at-tazkiyah, penyucian di sini adalah berasal daripada bahasa Arab, bererti zaka yazku zakaan, bererti suci. Tazkiyah bererti suci. Dan bila disebutkan at-tazkiyah, apabila ada alif lam di depan tu, at-tazkiyah bererti tumbuh suci dan berkah. Tumbuh suci dan berkah. Okay? Jadi contohnya, misalnya kata zakat. Zakat. Orang Melayu panggil zakat. Kalau Arab, zakah. Disebut demikian kerana kembali kepada berkah atau menyucikan jiwa, membersihkan ia dari kikir atau keduanya. Okay? Jadi bila kita katakan zakat ni, perkataan zakat ni dia kembali kepada berkah, kembali kepada menyucikan jiwa, membersihkan jiwa dari sifat kikir. Ataupun keduanya sekali. Menyucikan jiwa dan juga menyucikannya daripada kikir. Dan juga bermakna berkah. Dan zakat terbentuk dari dua kata benda yang merupakan perpaduan antara yang dikeluarkan, mukhrajun, dan perbuatan fi'lun. Jadi bila kita katakan mengeluarkan zakat, rukun Islam yang ketiga. Kan? Walaupun ada riwayat yang mengatakan yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya, tapi tidak ada masalah. Kalau sekiranya kita katakan rukun Islam yang ketiga pun, itu tidak salah. Jadi zakat ini merupakan mengeluarkan zakat. Merupakan rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Jadi bila kita kata mengeluarkan zakat, berarti mengeluar dan juga perbuatan mengeluarkan zakat tu. Apa yang dikeluarkan dan perbuatan tu. Jadi secara khusus bererti harta yang dibayarkan untuk zakat. Tak kira lah harta ni RM1 ke, ataupun tanam-tanaman ke, ataupun binatang ternakan dan sebagainya. Dan secara maknawi, ia bererti penyucian. Tazkiyah secara maknawi ia bererti penyucian. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya. Bagaimana cara mereka membersihkan hartanya? Lizakati fa'ilun. Bagaimana cara mereka membersihkan hartanya? Dengan menunaikan zakat harta itu. Jadi bila mereka menunaikan zakat harta, bila mereka mengeluarkan zakat harta, maka mereka juga telah membersihkan hartanya. Jadi zakat di sini mempunyai dua lapis makna sekaligus. Iaitu menyucikan harta dan menyucikan jiwa. Zakat di sini mempunyai dua lapis makna sekaligus, menyucikan harta dan menyucikan jiwa. Dan lawan perkataan at-tazkiyah, perkara ini kita dah ambil pada pengajian yang lalu, tapi saya ulang lagi. Jadi lawannya adalah pengotoran jiwa. At-tazkiyah lawannya at-tadzkiyah. At-tazkiyah lawannya at-tadzkiyah, iaitu pengotoran jiwa. Jadi satu, penyucian jiwa, at-tazkiyah. Lawannya at-tadzkiyah, pengotoran jiwa. Jadi dia punya lawan dia. Jadi untuk kita nak memahami apa tu at-tazkiyah, kita juga kena memahami lawan dia juga, at-tadzkiyah. Supaya kita dapat menyucikan jiwa kita, kita usaha untuk menyucikan jiwa kita dan kita memelihara diri kita untuk mengotorinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih. Yakni menyucikan jiwanya. Qad aflaha, yakni berjaya. Dia berjaya. Dan di antara cara untuk menyucikan jiwa kita ni adalah memelihara solat kita. Di dalam solat ini ada kejayaan. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Siapa yang menjaga solat dia, maka bila dia menjaga solat, dia akan dapat kejayaan. Kerana di dalam solat ada juga penyucian jiwa. Nanti kita akan masuk perbincangan ini pada pengajian-pengajian yang akan datang. Jadi sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih. Dengan apa? Dengan iman dan amal kebajikan. Jadi bagaimana cara kita nak menyucikan jiwa kita? Dengan beriman kepada Allah. Dengan mengeluarkan segala jenis kesyirikan, sama ada yang kecil ataupun yang besar, segala jenis akidah-akidah yang rosak, kepercayaan-kepercayaan yang rosak, amalan-amalan yang bukan yang bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal kebajikan.
Dan sesungguhnya hampalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu, waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih. Maknanya fitrah, semua manusia ni alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, kullu mauludin alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, mereka dilahirkan atas fitrah. Jadi bersih. Jadi kalau orang yang mana dia kata sini, rugilah orang yang mana bila dia dilahirkan atas fitrah, yang sedia bersih, maka dia mengotori jiwanya. Jadi apa akan jadi bagi orang itu? Khaba. Waqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya. Dengan cara apa? Dengan sebab kekotoran maksiat. Jadi maksiat di sini tidak ada maksiat yang lebih besar dari menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah menzalimi diri kita atas hak Allah. Dan tidak ada maksiat juga yang lebih besar seperti kita melakukan perkara yang tidak ada dalam agama. Berarti kita telah tipu atas nama Nabi SAW. Dan juga maksiat-maksiat yang lain dan bersangkut paut dengan seperti mana yang telah saya terangkan tadi, itu najis syahwat. Najis syahwat berarti segala maksiat, sama ada dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Dan memang pasti kita tidak dapat elakkan daripada dosa yang kecil kerana kita manusia. Kita serba kekurangan. Pasti kita akan lakukan dosa. Kerana kita serba kekurangan. Tetapi hendaklah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Dan hendaklah kita usaha untuk menjauhi dosa-dosa yang besar. Dan kita kena tahu apa tu dosa yang besar supaya kita dapat menjauhinya. Dan di antara dosa-dosa yang besar yang paling-paling bahaya sekali adalah mengumpat. Mengumpat. Ini sangat bahaya. Kerana ini merupakan salah satu perkara yang akan diazab di dalam kubur, orang yang mana dia mengumpat. Dan dia tidak menjaga istinja. Dia tidak menjaga diri dia ketika dia buang air kecil dan buang yang besar. Dia tidak menyucikan dirinya dengan betul. Bahaya. Jadi di sini di dalam ayat ni ada zakkaha dengan dassaha. Zakkaha, dassaha. Jadi berlawanan. Menyucikan jiwa dan mengotorkan jiwa. Semoga Allah SWT golongkan kita di dalam golongan mereka yang sentiasa menyucikan jiwa, bukan mengotorkan jiwa. Barakallahu fikum. Jadi makna asli dari tatsiyah, at-tatsiyah adalah ikhfa. Al-ikhfa. Yang berarti menyembunyikan atau menguburkan. Menanamkan. Jadi ikhfa kat sini, bila kita belajar tajwid pun ada ikhfa juga kan. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Jadi ini bukan ikhfa. Dan betul juga bila kita belajar ilmu tajwid, ikhfa maknanya menyembunyikan, conceal, menyembunyikan ikhfa. Jadi ikhfa ni juga makna at-tadsiyah juga adalah ikhfa, menyembunyikan ataupun menguburkan, menanamkan. Seperti mana Allah SWT berfirman, am yadussuhu fit turab. Am yadussuhu fit turab, daripada perkataan dasa yadussu. Dasa yadussu. Jadi ini ayat ini adalah ayat di mana di dalam surah An-Nahl ayat 59. Ini mengisahkan mereka-mereka orang-orang kafir yang mana mereka malu apabila mereka mempunyai anak perempuan. Mereka tanam anak perempuan mereka. Kerana apa? Kerana nak menutup malu mereka. Jadi Allah SWT sebutkan am yadussuhu fit turab, atau ia akan menguburkannya. Yakni anak-anak perempuan mereka nak menguburkannya, menanamkannya hidup-hidup dalam tanah. Pasal apa? Kerana mereka malu. Kerana mereka kata Allah mempunyai anak perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, maha suci Allah daripada demikian itu. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT gunakan lafaz yadussuhu, yakni menanam. Jadi di sini maknanya perkataan at-tadsiyah juga menamakan, juga maksudnya menanamkan, menguburkan, menyembunyikan. Jadi ini kita nak kena faham at-tadsiyah. At-tazkiyah menyucikan jiwa. At-tadsiyah mengotori jiwa. Dan di antara mana at-tadsiyah juga bermakna al-ikhfa, menyembunyikan ataupun menanamkan. Menanam, menyembunyikan. Jadi apa hubung kait dia? Apa hubung kait dia? Kerana orang yang bermaksiat menyembunyikan jiwanya dalam kemaksiatan dan merendahkannya. Orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak kira dia mengerjakan sama ada dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, maka dia menyembunyikan jiwanya dalam kemaksiatan. Dia menanamkan jiwanya dalam kemaksiatan dan dia merendahkan jiwanya. Jadi kerana itulah at-tadsiyah, menyembunyikan. Lawan daripada at-tazkiyah. Berarti dia menyembunyikan jiwanya dalam kemaksiatan.
Dia merendahkan jiwanya ke dalam kemaksiatan. Dia menanamkan jiwanya dalam kemaksiatan. Dan Az-Zujaj rahimahullahu ta'ala berkata, erti dari mengotorinya, dassaha, adalah menjadikannya lemah, menjadikan jiwanya lemah, menjadikan jiwanya hina, menjadikan jiwanya rendah. Jadi seseorang yang mengotori jiwanya, berarti dia telah menjadikan jiwanya lemah, jiwanya hina, jiwanya rendah. Berlawanan dengan lemah, kuat. Orang yang mana dia menyucikan jiwa dia akan jadi kuat. Lawan daripada hina, mulia. Orang yang mana dia sucikan jiwa dia, maka dia akan mulia. Dan orang yang mana dia sucikan jiwa dia, maka dia akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya, maka jiwanya akan menjadi lemah, hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya di sisi Allah, hatta di sisi manusia juga. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT golongkan kita di dalam golongan mereka yang menyucikan jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Qatadah rahimallahu ta'ala mengatakan, maksud mengotorinya, yakni maksud mengotori jiwa, adalah menenggelamkannya ke dalam dosa dan maksiat. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Qatadah. Maksud mengotori jiwa tu adalah menenggelamkan jiwa itu ke dalam dosa dan maksiat. Jadi tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam maksiat. Jadi orang yang mengotori jiwanya, dia tenggelam. Tenggelam dalam apa? Dalam dosa dia dan dalam kemaksiatan yang dilakukan. Dan az-zakah, seperti mana yang telah kita sebut tadi, az-zakah berasal dari makna tambahan pada kebaikan. Jadi bila kita membuat satu kebaikan, kita tambah kebaikan tu, jadi berarti az-zakah, kita menambah tambahan pada kebaikan. Dan kebaikan tidak akan tumbuh kecuali dengan meninggalkan keburukan. Bila meninggalkan keburukan itu sendiri merupakan kebaikan. Meninggalkan satu keburukan itu sendiri merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi az-zakah berasal dari makna tambahan pada kebaikan, dan kebaikan tidak akan tumbuh kecuali dengan meninggalkan keburukan. Sebagaimana tanaman tidak akan tumbuh hingga hama dimusnahkan. Segala jenis hama, segala jenis kuman, segala jenis benda-benda yang akan memusnahkan tanaman itu, kalau tidak dihilangkan, maka tanaman itu tidak akan dapat tumbuh. Tanaman itu akan rosak. Jadi kena musnahkan. Kena tinggalkan segala jenis kotoran. Kena tinggalkan segala jenis perkara-perkara kotoran, segala jenis perkara-perkara, yakni segala kemaksiatan. Barulah akan ada penyucian. Barulah hati kita akan bersih. Barulah akan ada penyucian jiwa. Kenapa? Kerana kita telah meninggalkan segala jenis kotoran. Kita telah meninggalkan segala jenis maksiat. Maka hati kita akan bersih, hati kita akan tumbuh, hati kita akan makin baik. Jiwa kita akan makin bersih. Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan at-tazkiyah berarti menjadikan sesuatu menjadi suci. Menjadikan sesuatu menjadi suci. Baik zatnya maupun keyakinan dan bentuknya. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Maka dikatakan at-tazkiyah berarti menjadikan sesuatu menjadi suci. Dan suci dari sudut apa? Suci dari sudut zatnya maupun keyakinan, bentuknya. Keyakinan dalamnya, yakni keyakinan yang ada di dalam batinnya, dan juga bentuk luarannya. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan suka saya nak ingatkan para jemaah barakallahu fikum, kerana perkara ni selalu saya ulang-ulang. Bila kita kongsi yakni kata orang tu, kita kongsi ilmu kita dengan, terutamanya khusus dengan mereka-mereka yang future Muslim, ataupun orang-orang yang new revert ataupun new convert kan. Jadi bila biasanya mereka akan belajar, kita kata marilah sembahyang, let's pray. Jadi selalu diulang-ulang apa itu kita katakan najis, filth, different type of filth kita katakan.
yakni macam-macam najis. Najis yang ringan, najis pertengahan, najis yang berat dan sebagainya. Jadi kita ulang lagi. Kerana apa? Bila kita hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya solat ni, kita kena sucikan diri kita daripada segala jenis kotoran, segala jenis najis. Tidak boleh ada najis dekat badan kita, tidak boleh ada najis dekat pakaian kita, tak boleh ada najis dekat juga tempat yang kita nak mendirikan sembahyang. Jadi kena suci daripada najis yang kecil, suci daripada najis yang pertengahan, suci daripada najis yang berat. Kena suci. Dan bukan itu saja, ini yang zahir. Dan juga dalam kita nak kena suci. Minor dengan major impurity, kita kena sucikan diri kita daripada segala jenis, ya ini hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Kita kena suci, bersihkan, tahara. Kita kena sucikan, purification. Jadi tazkiyah ni kita panggilkan soul purification, menyucikan jiwa, tazkiyah. Jadi bila kita katakan nak menyucikan jiwa ni, dia bukan satu sudut saja, dia ada sudut, sama ada keyakinan, dalaman ataupun luaran. Dan bila kita kata keyakinan ni dalam ni, berarti akidah kita. Nak menyucikan akidah kita. Jadi, kita katakan akidah, bagaimana cara nak menyucikan akidah kita, bagaimana nak memperbaiki akidah kita, maka kita kena pelajari, kita perlu tahu apa tu kesyirikan. Kalau tidak, kita akan mengotori hati kita dengan kesyirikan. Jadi kita kena bersihkan hati kita. Kerana syariat Islam yang ni terbahagi kepada dua. Syariat Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah iktiqadiyat. Yang kedua amaliyat. Jadi yang pertama iktiqadiyat, yang ni pegangan hati kita, akidah kita, pegangan hati kita, kepercayaan yang kita ada di dalam hati ni. Lepas tu amaliyat, yang ni amal-amal perbuatan yang kita kerjakan, yang menggunakan sama ada ibadah hati kita, ibadah lisan kita ataupun ibadah anggota badan kita. Jadi semua amal-amal ini dibina di atas akidah. Sekiranya kalau akidah kita sahih, akidah kita betul, maka semua amalan-amalan yang kita bina atas akidah yang benar ni, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau akidah kita fasid, akidah kita rosak, akidah kita batil, maka apa amalan-amalan yang dibina atas akidah yang rosak, walaupun sebanyak mana, sebesar mana amalan itu, walaupun di sisi manusia amalan itu nampak baik, tetapi akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana akidah rosak. Jadi Imam Ibn Taymiyah menjelaskan at-tazkiyah berarti menjadikan sesuatu menjadi suci, baik zatnya maupun keyakinan dan bentuk fiziknya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci, bersih dari dosa. Jadi ini maknanya dia mempunyai sifat takbur ataupun membangga diri. Dia mengaku yang diri dia dah suci. Jadi Allah SWT larang untuk kita mengatakan yang kita ni dah suci. Allah SWT larang untuk kita kata, aku ni dah suci, aku ni dah bersih. Allah larang. Allah kata, fala tuzakku anfusakum. Kerana Allah saja yang boleh membenarkan sama ada kita ni dah suci ke belum. Sama ada kita ni dah bersih ke belum. Jadi tuzakku di sini maknanya bersih dari dosa. Memanglah kalau kita kata daripada sudut zahir, bila katakan baju kita terkena najis ke, badan kita terkena najis ke, tempat kita solat terkena najis dan sebagainya, memang kita perlu bersihkan. Dan memang kita perlu yakin bahawa tempat tu dah bersih. Itu tidak ada masalah di dalam bab ni. Tetapi jangan kita mengakui diri kita ni bersih dari dosa. Jangan kita mengakui diri kita bersih dari dosa. Berarti memberitahu orang lain bahawa jiwanya suci. Jiwanya dah suci, dah bersih. Kerana kata ini, at-tazkiyah, disebutkan pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Perkataan at-tazkiyah ni, kalimah at-tazkiyah ni disebutkan beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ada yang terkait dengan Allah dan ada yang terkait dengan hamba-hambanya. Perkataan at-tazkiyah disebutkan beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ada yang terkait dengan Allah dan ada yang terkait dengan hamba-hambanya. Terkait dengan hamba-hambanya. Jadi maknanya dapat diringkaskan menjadi 4 bahagian. 4 bahagian. Jadi kita kena fokus kat sini sekarang. Jadi para jemaah, barakallahu fikum,
Kalau boleh ada pen, ada pensel, catat. Memang kadang-kadang biasalah kan, kita belajar online ni, biasa kadang-kadang kita ambil gambar je kan. Kita petik gambar je kan. Biasanya gitu kan. Bukan kata tak boleh lah, boleh juga. Cuma nanti kadang kita dah ambil gambar, kita tak tulis, kita tak catat. Sebenarnya bila kita catat, kita tulis, tak apa, berapa banyak kita dapat, tulis saja, catat je. Biasakan gerakkan tangan bila kita belajar ilmu. Jadi semua anggota kita semua bergerak untuk mempelajari ilmu agama Allah SWT. Kan? Jadi kita kena fokus para jemaah 4 perkara, 4 bahagian ini. Jadi kita nak faham perkataan at-tazkiyah dulu, insya-Allah kalau sekiranya saya sempat habiskan at-tazkiyah. Jadi at-tazkiyah yang pertama, tazkiyah yang terkait pada Allah Taala yang bererti hidayah dan taufik di dunia. Tazkiyah yang terkait pada Allah Taala yang ada hubungan, berarti berkait dengan Allah Ta'ala, erti dia apa? Hidayah dan taufik di dunia. Hidayah dan taufik di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala tuzakki anfusakum, fala tuzaki anfusakum. Ayat yang tadi yang kita lihat tadi tu, ini dia punya ayat yang sepenuhnya di mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang membersihkan diri sendiri. Yuzakku anfusakum, yuzakku anfusahum, yakni mereka membersihkan, mereka kata diri mereka dah suci, mereka dah bersih dah. Padahal perkara tu bukan hak manusia. Bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, memuji yang dikehendakinya. Padahal Allah yang membersihkan. Bukan kita manusia, kita yang claim yang kita ni dah bersih. Bukan kita yang claim. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, yakni memuji sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasan mereka sedikit pun. Bayangkan para jemaah, barakallahu fikum, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka digelarkan radhiyallahu anhum wa raduhu an. Allah telah ridah bagi mereka dan mereka juga ridah bagi Allah SWT. Jadi ini kita katakan selepas makam para nabi, makam yang tinggi ni, ini makam dia, title dia, radhiyallahu anhum wa raduhu an. Doktor ke, profesor ke, ustaz ke, syekh ke, habib ke, ini belum ada jaminan lagi. Belum ada jaminan lagi para jemaah. Kalau kita dapat radhiyallahu anhum wa raduhu an, inilah target kita. Dan pintu radhiyallahu anhum wa raduhu an ni tidak ada, belum ditutup lagi. Masih ada harapan lagi untuk dapat. Masih lagi. Redah kedua ibu bapa kita ni, redah Allah ni atas redah kedua ibu bapa kita. Ni salah satu poin kita nak kena tengok kat sini. Jadi pintu radhiyallahu anhum wa raduhu an ini untuk mendapat keredaan Allah ni belum tertutup lagi. Mungkin kita tak mampulah nak jadi doktor ke, nak ada jadi master ke, degree ke, doktor, tak kira lah duniawi ke ukrawi ke, tak kira lah apa title lah, kita tak mampulah kan. Kita tak ada kelebihan tu kan. Tapi insya-Allah usaha untuk mencapai keridaan Allah SWT. Dan jangan sekali-sekali kita kata aku dah bersih dah, aku dah suci dah. Jangan. Kerana itu bukan kerja kita. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, memuji sesiapa yang dikehendakinya. Jadi ini poin yang pertama. Berarti tazkiyah yang terkait pada Allah Ta'ala. Berarti bila terkait pada Allah, kita tak mampu nak buat. Kita siapa yang nak kata jiwa dia dah suci, jiwa dia ni dah suci, jiwa aku dah suci? Kita siapa nak katakan benda ni? Kita la haula wala quwata illa billahil azim. Kerana tazkiyah di sini adalah hak Allah. Tazkiyah di sini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kita. Ini adalah hak Allah. Kerana Allah yang kata, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, memuji sesiapa yang dikehendakinya. Dan sebagaimana juga dikaitkan kepada Allah di akhirat. Jadi at-tazkiyah ini semua adalah yang poin nombor 1 ni, at-tazkiyah yang mana yang dikaitkan dengan Allah. Yang ayat ini pula dikaitkan kepada Allah di akhirat. Bermakna penyucian bagi orang beriman dari noda-noda dosa.
Allah SWT menyucikan kita daripada noda-noda dosa kita, daripada kesan-kesan dosa kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Dan iaitu Allah, tidak membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Suratul Baqarah ayat 174. Di mana di dalam ayat ni, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Yakni Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang dosa, orang-orang yang mana mereka mengubah keterangan kitab suci, mereka menukarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengada-ngadakan yakni hadis-hadis yang palsu, pembohongan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentakwilkan, mereka menghapuskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk juga yakni ahli-ahli kitab yang terdahulu daripada golongan-golongan Yahudi dan Nasara. Untuk apa? Keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Tak kira lah mereka nak populariti ke, mereka nak banyak follower ke, mereka nak duit ke, mereka nak harta ke dan sebagainya. Jadi mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka di hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak membersihkan mereka dari apa? Dari dosa mereka yang mereka lakukan. Walahum adzabun alim. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi ini bermakna tazkiyah yang mana menjadikan hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyucikan hamba-hambanya. Dan kita tidak boleh melakukan kerja ini yang mana kita menyucikan diri kita sendiri. Tidak boleh. Kita tidak boleh kata kita dah suci. Tak boleh. Okay. Jadi yang kedua para jemaah, barakallahu fikum. Yang kedua, tazkiyah yang berkaitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau adalah pendidik dan penyuci umatnya serta pembimbing ke jalan yang benar. Okay. Jadi yang pertama tazkiyah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tazkiyah yang berkaitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Rasulullah. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik dan penyuci umatnya serta pembimbing ke jalan yang benar. Ini merupakan tugas yang dibebankan kepada beliau, yang dipertanggungjawabkan pada beliau, yang ditanggungjawabkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberitahukan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikannya. Jadi merupakan perintah Allah. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan, untuk menjadi mereka yang menyucikan umatnya, mereka yang mendidik umatnya, yang menyucikan umatnya serta membimbing umatnya ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Jadi ini tazkiyah yang berhubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni yang merupakan nikmat mereka yang berkiblatkan Kaabah,
yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada seorang rasul, kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu. Seorang rasul dari kalangan kamu. Untuk apa? Yang membacakan ayat-ayat kami. Yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ayat yang berbentuk kauniyah ataupun ayat yang berbentuk syar'iyah. Kauniyah berarti yang menerangkan mengenai penciptaan alam ini. Yang mana Allah SWT ciptakan bulan, bintang, matahari, gunung ganang. Allah SWT yang mentadbir sekalian alam ini dan sebagainya. Dan juga ayat-ayat yang yakni ayat-ayat Al-Quran. Jadi maknanya di sini Rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Rasul-Rasul yang terdahulu, tanggungjawab tugas Rasul ni membacakan ayat-ayat kami. Membacakan ayat-ayat kami. Dan membersihkan kamu. Dan membersihkan kamu. Wa yuzakkikum. Pertama, yatlu alaikum ayatina. Yang kedua, wa yuzakkikum. Dan membersihkan kamu. Yuzakki. Yuzakkikum. Membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat. Ini dia. Kita katakan najis syubhat dan juga najis syahwat. Membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat. Jadi siapa yang membersihkan? Nabi SAW yang membersihkan. Jadi ini merupakan tugas Nabi SAW. Ini merupakan tugas rasul-rasul yang datang sebelum Nabi SAW. Itu membersihkan. Yuzakkikum. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah, kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi di sini ada 3 tugas para rasul, para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatina, ataupun yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, kepada mereka. Wa yuzakkikum, dan menyucikan mereka. Dan juga wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah. Jadi di sini para ulama membahagikan tugas para nabi dan rasul ni terbagi kepada 3. Pertama adalah dakwah ilallah. Dakwah ilallah dengan membacakan ayat-ayat kami. Jadi yatlu alaikum, yatlu maknanya membaca dengan suara yang kuat, dengan jihar, bukan sembunyi. Kalau kita katakan kita katakan qara'a yaqra'u, ya ini bila kita katakan membaca dengan perkataan iqra, ini maknanya dia umum, boleh jadi baca perlahan, boleh jadi baca kuat. Tetapi kalau yatlu, tala yatlu, di sini maknanya membaca yang menjihalkan, berarti memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain. Jadi ini dakwah. Ini adalah dakwah. Dan tugas yang kedua, wa yuzakkikum, ataupun ayat yang lain wa yuzakkihim, yakni membersihkan kamu daripada amalan syirik dan maksiat. Membersihkan hati, membersihkan amalan-amalan yang mana yang bersangkut paut, yang akan menjadi asbab dosa yang masuk ke dalam hati kita, melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui percakapan kita, melalui pemikiran kita, melalui perkara-perkara yang kita lakukan dengan anggota badan kita, akan mengotorkan hati kita. Hatta makanan yang kita makan, tu akan jadi darah daging kita, dan darah ini akan melalui hati kita. Jadi dia akan mengotori. Jadi Nabi dihantar untuk membersihkan. Dan juga Nabi juga dihantar untuk wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, yakni mengajarkan Al-Quran dan juga hikmah, yakni ahkam di dalam agama, hukum hakam di dalam agama. Apa itu haram, apa itu halal, bagaimana nak melaksanakan satu-satu ibadah, apa yang menyebabkan ibadah itu diterima, menjadi sah, apa yang menyebabkan ibadah itu menjadi batal, tidak diterima, dan apa itu hukum-hukum di dalam fiqhiyah. Apa itu perkara yang diwajibkan, apa itu perkara yang diharamkan, apa itu perkara yang menjadi mubah, apa itu perkara yang disunahkan, dan seterusnya. Jadi 3 tanggungjawab setiap para nabi dan rasul. Dakwah ilallah, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan juga ta'lim, yakni mengajarkan umatnya. Dan Allah SWT berfirman pada ayat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Satu kurniaan kepada orang-orang yang beriman ni, khususnya orang-orang Arab jahiliah di zaman Nabi SAW dan amnya untuk kita semua. Satu kurniaan dari Allah, rahmat dari Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan di dalam kalangan mereka. Berarti kalau di dalam bahasa Arab jahiliah dulu, Allah SWT utuskan Nabi SAW secara khusus. Dan juga kepada umatnya secara umum. Allah SWT utuskan seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iaitu kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, iaitu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada kalimah la ilaha illallah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengisbatkan penyembahan hanya kepada Allah dan menafikan segala penyembahan kepada ghairullah, kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membersihkan mereka wa yuzakkihim dari iktikad yang sesat, membersihkan mereka dari iktikad yang sesat, serta wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajar mereka kitab Allah, Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Berarti sebelum itu, sebelum kedatangan Nabi SAW, sebelum dakwah Nabi SAW kepada mereka, mereka berada di dalam kesesatan. Jadi di dalam ayat ini juga Allah SWT menerangkan kepada kita bahawa di antara tugas-tugas Nabi dan Rasul ni adalah wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Jadi ini yang kedua. Yang tadi yang pertama, penyucian ini adalah hak Allah. Kita tak boleh kata aku dah suci, aku dah bersih. Allah yang akan katakan, Allah yang akan sucikan kita daripada dosa nanti. Dan yang kedua, tazkiyah juga hubungan kait dengan Nabi SAW. Kerana ini merupakan tugas para anbiya, tugas para rasul. Dan Allah SWT berfirman, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin." Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Di ayat ini juga Allah SWT berkata yang sama, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dia yang mengutuskan fil ummiyin, yakni orang-orang yang mana mereka ummi, rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni dakwah ilallah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan mereka kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini tazkiyah yang bersangkut paut dengan Rasulullah SAW. Dan firman Allah SWT, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadikan sedekah, zakat, supaya dengan mereka memberikan sedekah dan zakat itu, kamu mengambil harta mereka, yakni dengan melalui sedekah mereka, zakat mereka ini, supaya dengannya engkau membersihkan mereka. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Naam. Yakni menyuci. Jadi berarti bila menyuci jiwa ni melalui sedekah, zakat, dapat menyucikan kita daripada apa? Akhlak yang buruk. Dari dosa dan sekaligus dari akhlak yang buruk. Dosa dan akhlak yang buruk. Dan doakanlah, berarti zahir dan batin, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Yang ketiga, sekiranya kalau sempat kita ambil 4-4 lah, tak sempat kita jalan sikit lagi je. Yang ketiga, tazkiyah dikaitkan kepada hamba kerana ia menyucikan jiwanya dengan iman. Yang pertama tadi, tazkiyah dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
tazkiyah dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan rasul terdahulu. Yang ketiga, tazkiyah dikaitkan kepada hamba. Kepada hamba ni, manusia ni, kerana ia menyucikan jiwanya dengan iman. Berarti kita memang menyucikan jiwa kita. Kita tak boleh kata kita dah suci, jiwa kita dah bersih. Tapi kita kena usaha untuk menyucikan jiwa kita. Kita kena usaha untuk menyucikan jiwa kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflaha man zakkaha. Ayat tadi yang telah kita dengar. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Surah Asy-Syams ayat 9. Dan menyucikan jiwanya dengan membayar zakat yang merupakan hak orang fakir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni solat berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ini merupakan tazkiyah, penyucian jiwa yang berhubung kait dengan hamba. Berhubung kait dengan hamba. Dan menyucikan makanannya. Menyucikan jiwa, hati kita, menyucikan harta kita, menyucikan makanan kita dengan mencari yang halal dan baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Jadi ayat ni memang selalu kita baca surah Kahf, di mana Allah SWT berfirman, dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka dari tidurnya, Ashabul Kahf, supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya, berapa lamakah kamu tidur? Sebahagian dari mereka menjawab, kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari. Sebahagian lagi dari mereka berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Di sini ada typo. Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih suci lagi halal yang dijual di situ. Makanan yang suci lagi halal yang dijual di situ. Jadi ini maknanya, ini adalah ke atas kita. Tazkiyah yang berhubung kait dengan kita. Kita boleh usaha untuk menyucikan hati kita, menyucikan harta kita dengan memberi zakat, menyucikan amal perbuatan kita, menyucikan harta kita, menyucikan makanan kita. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya, dan hendaklah ia berlemah lembut dan bersungguh-sungguh semasa di bandar, dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Surah Al-Kahfi ayat 18. Ayat iaitu 18 dan 19. Dan juga tazkiyah disebut di dalam Al-Quran sebagai pernyataan penyucian. Jadi ini tazkiyah ada 4 kan? Satu, tazkiyah yang berkait dengan Allah, tazkiyah yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazkiyah yang berkait dengan hamba, tazkiyah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai pernyataan penyucian. Sebagai pernyataan penyucian, kerana manusia suka memuji dirinya sendiri, berbangga diri dan memperlihatkan kebaikan dan takwanya. Padahal itu tercela dan dilarang. Semoga Allah SWT lindung kita daripada perkara ini. Suka memuji-muji diri kita, berbangga-bangga dengan apa yang kita ada, mempamerkan, memperlihatkan kebaikan dan ketakwaan kita. Semoga Allah SWT memelihara kita daripada perkara ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Ayat yang sama yang kita baca tadi. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang membersihkan, memuji diri sendiri, padahal perkara itu bukan hak manusia, bahkan hak Allah jugalah yang berhak membersihkan, memuji sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya, dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasan mereka sedikit pun. Jadi yang keempat ini, tazkiyah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai pernyataan penyucian. Maknanya, apa berbeza dengan yang pertama tadi? Yang pertama tadi, dia berkaitan dengan Allah. Allah yang menyucikan kita daripada dosa-dosa kita. Yang keempat ni pula, klaim.
Tazkiyah yang mana dia sebagai satu claim, satu pernyataan yang mana manusia ni mengata dia ni dah suci. Dia suka memperlihatkan kebaikan. Jadi ini semua termasuk di dalam bab riak, kita katakan, ataupun sum'ah, ataupun yang ini riak, ataupun sum'ah, ataupun ujub dan sebagainya. Suka memperlihatkan amalan daripada orang lain, suka supaya orang lain, suka untuk nak dengar orang lain memuji dia, ataupun dia ujub, dia rasa hairan, kagum dengan amalan perbuatan dia, katakan. Jadi ini semua perkara yang mana yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya pula, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala yuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Ia menciptakan kamu yang berasal dari tanah dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah saja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya kita jangan claim yang kita ni suci bersih. Kerana yang pertama tadi, poin yang pertama, at-tazkiyah yang berkait dengan Allah, Allah yang menyucikan kita daripada dosa. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita jangan claim yang kita ni dah suci bersih. Tapi ke atas kita untuk usaha untuk menyucikan hati kita, jiwa kita, harta kita, makanan kita, tempat tinggal kita. Kerja kita usaha untuk menyucikan dan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud dengan at-tazkiyah dalam pengajian ini yang kita akan pelajari insya-Allah adalah yang terdapat pada poin yang ketiga di atas, yang dapat didefinisikan sebagai berikut, iaitu at-tazkiyah adalah menyucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa dan mengembangkan fitrah yang baik di dalamnya yang dapat menegakkan istiqamahnya dan mencapai derajat ihsan. Ada lagi beberapa slide, saya rasa saya pun tidak mau tergesa-gesa untuk habiskan. Kita berhenti kat sini. Untuk malam ni kita berhenti kat sini. Nanti insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan ulang sikit. Untuk kita nak fahamkan poin yang ketiga tu. Dia ada poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Jadi maksud di pengajian at-tazkiyah ni dia tumpu lebih kepada poin yang ketiga. Kerana apa? Kerana kita bukan Allah yang boleh menyucikan siapa-siapa daripada dosa. Dan kita belum sampai tahap, kita memang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya amalan kita, kebolehan kita untuk menyucikan umat ini masih jauh. Tapi sekurang-kurangnya kita usaha untuk menyucikan jiwa kita daripada berbagai kecenderungan buruk dan dosa dan mengembangkan fitrah yang baik di dalamnya yang dapat menegakkan istiqamahnya dan mencapai derajat ihsan. Jadi sini ada suspense sikit. Pasal selepas ni ada soalan yang nak ditanya. Tapi insya-Allah kita akan ambil pada pengajian yang akan datang insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah saya rasa kita simpan soalan untuk minggu yang akan datang. Kerana masa pun tidak mengizinkan. Kerana saya biasa bila soalan datang, saya kadang soalan nampak pendek tapi jawapan dia panjang. Jadi saya rasa kita berhenti kat sini. Barakallahu fikum para jemaah. Kita sama-sama doakan untuk satu sama lain agar Allah SWT terima segala keimanan kita, amal ibadah kita. Allah SWT ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa isteri, suami, anak-anak, adik-beradik kita, ipar, aduai kita, kaum keluarga kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa semua mukminin, mukminat, muslimin serta muslimat yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Agar Allah SWT jadikan majlis ini majlis terbukanya pintu-pintu hati kita untuk kita sentiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah SWT jadikan majlis ini juga majlis asbab hidayah buat diri kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah para jemaah kita akan jumpa pada pengajian yang akan datang. Jazakumullah khairan kerana telah menghadiri majlis ini.